Okey, hari tu kita dah tengok tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. So, kita sambung kepada keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran ni, nama pun seimbang, bermaksud apa yang kami belajar sebelum ni iaitu permintaan dan juga penawaran ni berada pada tahap yang sama, berada pada kuantiti yang sama. Kuantiti yang ditawarkan sama dengan kuantiti yang diminta oleh pengguna. Okey, ada 3 kaedah untuk kita jelaskan tentang keseimbangan pasaran. Iaitu sama ada kita boleh gunakan jadual permintaan dan penawaran. Kita juga boleh gunakan keluk penawaran dan permintaan. Dan juga kita boleh guna rumus permintaan dan penawaran. Okey, kita tengok yang pertama sekali jadual ni. Jadual ni senang je. Kan senang je kan. Okey, kita tengok kalau harga seunit RM1, okey. Harga seunit RM1, permintaan ada 15 unit, penawaran 3 unit. Kamu nampak kan kat sini bila harga murah, permintaan akan meningkat. Yang kita belajar sebelum ni, bila harga murah permintaan akan meningkat dan penawaran akan berkurang. Pengeluar tak naklah keluar banyak barang sangat pada harga yang murah. Dia nak kalau boleh harga yang tinggi. Sebab dia nak untungkan. Okey, so kalau kat sini dia berlaku lebihan permintaan. Sebab permintaan lebih banyak daripada penawaran. Begitu juga dengan harga RM2 pun berlaku lebihan permintaan. Tapi kalau kita tengok nombor 3 tu, bila mana harga RM3, okey, RM3, permintaan 9 unit dan penawaran juga 9 unit. Jadi dia ada keseimbangan kat situ 9 dan 9. Okey, so di sinilah titik keseimbangan pasaran. Okey, kita tengok pula kalau harga yang lebih mahal, okey, harga yang lebih mahal, kalau harga RM4, permintaan dah turun dah jadi 6 unit, penawaran pula meningkat jadi 12 unit. So dekat sini berlebihan penawaran. Dan kalau harga tu lebih tinggi lagi, RM5 katakan, so permintaan akan jadi lebih kurang lah. Lebih rendah lagi permintaan iaitu 3 unit dan penawaran akan lebih meningkat. Jadi berlakunya lebihan penawaran. So kamu nampak keseimbangan pasaran tu bila mana permintaan dan penawaran sama. Okey, tu kalau kita guna jadual. Yang kedua, kamu juga boleh tengok kalau kita pakai keluk permintaan dan penawaran. Kat sini paksi ada harga dengan paksi kuantiti. Kuantiti ni unit lah. Unit berapa bilangan. Okey, kalau yang garisan berwarna biru itu adalah supply ataupun penawaran, dan merah tu adalah demand ataupun permintaan. Okey, kamu tengok graf permintaan ni dia bercerun negatif. Maksudnya daripada tinggi kepada rendah, dan graf penawaran dia bercerun positif. Macam kita tengok biasa graf dia daripada kecil kepada besar. Okey, sebab apa? Sebab harga lebih tinggi, kuantiti akan lebih tinggi untuk penawaran. Dan kalau untuk permintaan pula, harga lebih tinggi, harga lebih rendah harga, lebih banyaklah kuantiti yang diminta. Dan kalau kita tengok kat sini, titik E ni adalah titik keseimbangan. Titik E iaitu pada tahap harga RM3, harga RM3 dan 10 unit. 10 unit barang. Okey. Itu kalau kita tengok melalui keluk permintaan dan penawaran. Kemudian kita boleh juga tengok melalui persamaan permintaan dan penawaran. Persamaan ni kamu nampak nombor huruf-huruf macam ni mesti kamu pening kepala Tapi tak payah susah hatilah. Tak ada apa-apa pun. Dia cuma persamaan dan saya tak masukkan dalam peperiksaan pun. Okey, tapi kamu tahulah maksudnya untuk persamaan permintaan macam kita tengok sebelum ni iaitu QDX sama dengan A tolak dengan B PX. Persamaan penawaran pula QSX sama dengan C tambah dengan D PX. Okey, dan keseimbangan berlaku bila mana QD, kuantiti yang diminta, demand, sama dengan kuantiti yang ditawarkan ataupun QS. Okey, sini kalau contohnya diberi persamaan permintaan QD sama dengan 150 tolak 3P. Persamaan penawaran ialah QS sama dengan 10 tambah 4P. Jadi tentukan keseimbangan pasaran. So boleh kira lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada
keanjalan permintaan. Keanjalan permintaan ni, lepas ni ada banyak perkataan anjal-anjal ni. Anjal-anjal ni bukanlah apa pun. Janganlah penikkan kepala kamu dengan anjal-anjal ni kan. Okey, kita pergi kepada keanjalan permintaan. Keanjalan permintaan ni adalah ukuran darjah tindak balas perubahan kuantiti yang diminta. Okey, kuantiti yang diminta kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri. Ingat permintaan ni, keanjalan permintaan ni adalah kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri. Okey, kedua, perubahan dalam harga barang lain. Okey, dan yang ketiga, perubahan pendapatan. So ada tiga benda lah yang boleh mengakibatkan berlakunya keanjalan permintaan ni. Kita ada 3 jenis keanjalan permintaan harga, keanjalan permintaan silang dan juga keanjalan permintaan pendapatan. Okey. Kalau keanjalan permintaan harga, permintaan harga, dia adalah keanjalan permintaan harga ditakrifkan sebagai ukuran darjah tindak balas perubahan kuantiti yang diminta. Okey, kuantiti yang diminta sesuatu barang, kesan perubahan harga barang itu sendiri. Okey. Kesan perubahan apa? Kesan perubahan harga barang itu sendiri. Okey, dengan andaian seterus peribus faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain tidak berubah. Okey. Kita tengok kat sini ada rumus dia. Okey, rumus keanjalan permintaan harga. Okey, ED sama dengan peratus perubahan Q dengan peratus perubahan P. Peratus perubahan Q ni adalah kuantiti baru ditolak dengan kuantiti asal, dibahagikan dengan kuantiti asal didarabkan dengan 100. Manakala peratus perubahan P ataupun price ataupun harga adalah harga baru ditolakkan dengan harga asal. Okey, dibahagikan dengan harga asal dan didarabkan dengan 100. Okey, itu rumus dia. Okey. So, kamu tahu ni ED ED tu adalah keanjalan permintaan harga. Darjah, sekarang kita tengok kepada darjah keanjalan ya. Anjal ni macam mana? Anjal ke, hanya sangat ke, hanya tak sangat ke, apa ke? Dia ada 6 jenis anjal Keanjalan ni untuk permintaan harga ni ada 6 jenis. Okey, 6 jenis. Yang pertama sekali anjal. Anjal ni apa dia? Anjal ni keanjalan permintaan harga ni dikatakan anjal kalau perubahan peratus perubahan kuantiti yang diminta bagi sesuatu barang tu lebih besar daripada peratus perubahan harga barang tersebut. Maksudnya kita masukkan nilai dalam persamaan ni tadi, persamaan yang ED ni tadi. Okey, kalau nilai Q ni tadi lebih besar daripada nilai P, okey. Jadi dia punya ED ni tadi, okey, akan jadi lebih besar daripada 1. Kan, lebih besar daripada 1 dan lebih kecil dan kurang daripada infinity. Okey, contoh barang ni adalah telefon, kereta, peti sejuk. Okey, maksudnya perubahan orang nak beli telefon tu, perubahan kuantiti telefon yang dibeli sangat tinggi berbanding dengan perubahan harga telefon. Harga telefon tak berubah sangat, tapi orang nak beli sesuatu telefon tu sangat ramai, permintaan ni banyak. Okey, dan kalau kita tengok dia punya keluk cerunan ni lebih landai kan? Landai sahaja. Okey, tu untuk kalau anjal Okey, tu anjal. Yang kedua, tak anjal. Tak anjal. Tak anjal ni berlaku bila mana kita masuk dalam persamaan di atas tadi tu. Okey, perubahan kuantiti yang diminta ni lebih kecil lagi daripada perubahan harga. Contohnya macam sayur, buah. Dan nilai keanjalan permintaan harga ni dia lebih daripada 0. Tetapi dia kurang daripada 1. Okey. Dan dia punya keluk dia tu, dia lebih curam. Okey, kamu tengok lebih curam berbanding dengan yang anjal tadi. Anjal ni lebih landai, tidak anjal ni lebih curam. Okey. Seterusnya, yang ketiga, jenis anjal 1. Permintaan tu dikatakan anjal 1 jika perubahan kuantiti diminta bagi sesuatu barang sama dengan peratus perubahan harga. Maksudnya Q per dengan P tadi tu, perubahan Q dibagikan dengan perubahan P tadi tu, nilai dia 1. So dia adalah anjal 1. Kat sini saya takkan graf tapi kamu kena cari nanti. Kamu kena cari, kamu kena tahulah anjal 1 ni sebenarnya dia punya graf tu macam mana. Curam ke tak curam ke, tak ada ke apa ke.
Kena cari Okey, seterusnya yang keempat, jenis anjal sempurna. Anjal sempurna ni bila mana nilai keanjalan ni tadi, ED ni sama dengan infinity, tak terhingga. Bermaksud, kalau sesuatu barang tu, okey, harga dia jatuh, kuantiti yang diminta adalah tak terhingga. Maksudnya orang beli sangat banyak kalau harga jatuh. Tapi, kalau berlaku sebarang kenaikan terhadap barang tersebut, dia menyebabkan kuantiti diminta menjadi sifar, langsung orang tak beli. Orang naik harga, langsung orang tak beli. Tapi kalau turun harga, orang beli banyak-banyak. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia punya graf ni, dia rata sahaja. Okey. Dia maksudnya pengguna kat sini hanya membeli pada tingkat harga pada tingkat harga tu sahaja. R sahaja. Okey, kalau rendah dia beli, kalau atas seperti tu dia tak beli dah. Okey, dan yang kelima, yang terakhir, itu tidak anjal sempurna. Tidak anjal sempurna ni ialah bila mana perubahan harga sesuatu barang tu tidak memberi kesan terhadap kuantiti yang diminta terhadap barang tersebut. Maksudnya walaupun harga barang naik ataupun turun, kuantiti yang diminta tetap sama sahaja. Okey, jadi ED dia bersamaan dengan kosong. Contoh contohnya macam barang mesti. Barang mesti. Macam beras dan juga. Okey, seterusnya kita dah selesai tentang keanjalan permintaan harga. Kedua, kita pergi kepada jenis yang kedua pula, iaitu keanjalan permintaan silang. Kamu memang akan jumpalah perkataan anjal-anjal ni, kejap anjal situ, kejap anjal sini. Okey. Tapi kamu kena faham konsep, insya-Allah mudah sahaja. Okey, definisi dia adalah keanjalan permintaan silang ni mengukur darjah tindak balas kuantiti diminta. Okey, kuantiti yang diminta terhadap sesuatu barang, kesan perubahan harga barang lain. Tadi, kalau keanjalan permintaan harga tadi, harga barang tu sendiri. Yang ni harga barang lain. Contohnya apabila harga A berubah, kuantiti yang diminta terhadap barang B juga akan berubah. Okey, rumus dia adalah persen perubahan QX dibahagikan dengan persen perubahan PY. Okey, peratus perubahan QX ialah kuantiti baru ditolakkan dengan kuantiti asal, kemudian dibahagikan dengan kuantiti asal. Okey, kalau perubahan AP pula, perubahan P pula ialah harga baru ditolakkan dengan harga asal, kemudian dibahagikan dengan harga asal. Jadi, bila kita tengok keanjalan permintaan silang ni tadi, kita tahulah hubungan antara barang tu. Okey, hubungan dia adalah bernilai positif, menunjukkan hubungan antara barang pengganti. Kalau kamu masuk persamaan tadi, kamu kira jawapan dia positif. Jadi, bila positif, barang tu adalah barang pengganti. Okay, kalau nilai dia negatif, dia tu adalah barang penggenap. Dan kalau nilai dia sifar, itu menunjukkan barang yang tidak berkaitan. Barang pengganti ni macam contoh kopi dengan teh. Kalau barang penggenap ni tadi, kopi dengan gula. Dan nilai sifar ni tak ada kaitan. Contohnya, gula dengan kereta. Tak ada kaitan. Okey. Selesai jenis yang kedua, keanjalan permintaan silang. Okey, yang terakhir kita pergi kepada keanjalan permintaan pendapatan. Okey, apa definisi dia? Keanjalan ni dia mengukur darjah tindak balas perubahan sesuatu kuantiti yang diminta terhadap satu barang tu, kesan perubahan pendapatan pengguna. Okey, ni pendapatan pengguna punya hal. Okey, dia punya rumus keanjalan permintaan pendapatan ni EY. Okey, peratusan perubahan kuantiti diminta dibahagikan dengan peratus perubahan pendapatan. Kita buat ni keanjalan permintaan pendapatan ni sebab kita nak menentukan jenis barangan tu. Bila kita masukkan dalam persamaan tu, kita dapat tahu. Okey, dengan kita masukkan dalam persamaan tu, kita boleh tahu sama ada barang tu adalah jenis barang mewah ke, barang normal ke, barang mesti ke, ataupun barang bawahan. Kalau barang mewah, nilai keanjalan dia tu mesti lebih daripada 1. Bermaksud kalau pendapatan bertambah, pertambahan kuantiti yang diminta lebih besar lagi daripada pertambahan pendapatan. Sama juga kalau pendapatan berkurang, pengurangan kuantiti diminta tu lebih besar lagi daripada pengurangan pendapatan. Okey, contohnya adalah barang yang mewah bagi golongan berpendapatan sederhana ialah kereta mewah. Kereta mewah ni untuk orang yang berpendapatan sederhana, itu kereta yang mewah lah. Kereta yang mahal tu kereta mewah lah.
Okey, yang kedua, barang normal. Barang normal pula. Kalau barang normal tu pula, okey, nilai kosong, nilai EY tu dia lebih daripada kosong, tapi dia kurang daripada 1. Okey, jadi bermaksud nilai dia tetap positif lah. Okey, nilai dia positif, tapi dia kurang daripada 1. Maksudnya dia mungkin 0.5, 0.3. Okey, dia lebih besar pada kosong tapi kurang daripada 1. Itu untuk barangan normal. Maksud, kalau pendapatan bertambah, okey, pertambahan kuantiti yang diminta tu lebih kecil daripada pertambahan pendapatan. Manakala apabila pendapatan berkurang, pengurangan kuantiti diminta lebih kecil daripada pengurangan pendapatan. Contoh barang normal ni macam apa? Macam barang-barang basah, lauk, ayam, ikan, buku, dan banyak lagi lah. Itu adalah barang normal. Okey, yang ketiga, barang mesti. Apa dia barang mesti? Barang mesti ni nama pun mesti. Mesti bermaksud memang kita akan beli. Okey, nilai EY dia bersamaan dengan kosong, sifar. Bermaksud, barang tu kalau pendapatan pengguna meningkat ke, pendapatan pengguna menurun ke, dia tetap juga akan beli. Beras, garam, gula, dia tetap juga akan beli. Sebab itu adalah barang mesti yang memang digunakan. Okey, so dia memang akan beli juga walau apa pun terjadi dia akan tetap beli. Itu barang mesti. Kita tahulah barang tu barang mesti. Okey, yang keempat barang bawahan. Barang bawahan ni adalah nilai EY dia kurang daripada kosong. Bermaksud kalau pendapatan orang meningkat, okey, kuantiti untuk barangan tu akan kurang dibeli, kurang diminta. Itu maksud barang bawahan lah. Okey. Dan apabila kuantiti menurun, apabila pendapatan pengguna tu menurun, kuantiti yang diminta akan meningkat. Okay, bila contoh ramai orang kena buang kerja kan, pendapatan berkurang kan. So permintaan terhadap barangan tu akan meningkat. Sebab dia murah. Itu barangan bawahan. Contohnya adalah barang yang berkuantiti rendah, bermutu rendah macam kat sini contohnya beras hancur beras hancur. Kita tahu kan kat pasaran tu ada beras hancur 5%, 10%. So, kalau masa kita ada duit, mungkin kita akan beli beras hancur 5% tu. Tapi kalau kita tengah tak ada duit, kita akan beli beras yang hancur, persen dia tinggilah macam 10%. Sebab harga dia lebih rendah. Okey, seterusnya. Apa yang menyebabkan berlakunya keanjalan permintaan harga ni tadi? Sebenarnya ada 6 faktor yang menyebabkan berlakunya keanjalan permintaan harga. Yang pertama sekali, kewujudan barang pengganti. Jika sesuatu barang tu, dia ada barang pengganti, jadi permintaannya adalah anjal. Okay? Tapi kalau dia tak ada barang pengganti, permintaannya tidak anjal. Yang kedua, kepentingan sesuatu barang. Kalau barang tu penting, sangat penting, jadi walaupun harga meningkat, pengguna tetap juga akan beli barang tu. Okay? Harga naik pun dia terpaksa beli juga. Dia akan beli juga. Yang ketiga, peratusan perbelanjaan daripada jumlah pendapatan. Semakin besar nisbah perbelanjaan daripada jumlah pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang, jadi semakin anjal permintaan terhadap barang tersebut. Yang keempat, faktor jangka masa. Okey, dalam jangka masa pendek, permintaan terhadap satu barang tu biasanya tidak anjal lah. Sebab kalau dalam masa pendek, pengguna ni tak dapat mencari barang pengganti. Okey, kalau dalam masa pendek. Tapi kalau dalam jangka masa panjang, okey, dia boleh jadi anjal lah sebab pengguna boleh mencari barang pengganti. Yang kelima, tabiat pengguna. Kita ambil contoh macam pengguna yang suka merokok. Orang yang suka merokok, walaupun harga rokok naik ataupun harga rokok turun, itu tidak menghalang mereka daripada terus membeli rokok. Jadi, permintaan terhadap rokok adalah tidak anjal. Okey, tidak anjal. Dan yang keenam, akhir sekali, bilangan kegunaan sesuatu barang. Kalau barang tu dia ada mempunyai kegunaan yang banyak, satu barang tapi kegunaan dia banyak, lazimnya dia bersifat lebih anjal berbanding dengan barang yang mempunyai kegunaan yang terhad. Okey. Contohnya apa? Contohnya kamu fikir sendirilah apa benda. Okey, kita selesai Kita sudah selesai bab keanjalan permintaan. So, kita cuma tinggal keanjalan penawaran sahaja. Okey, keanjalan penawaran.
Keanjalan penawaran ni mengukur tindak balas, darjah tindak balas perubahan kuantiti yang ditawarkan. Kesan perubahan harga barang tersebut. Okey, kesan perubahan harga barang tersebut. Jadi berlakulah perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan. Okey, rumus dia EX sama dengan peratus perubahan kuantiti ditawarkan dibahagikan dengan peratus perubahan harga. Okey, kita tengok darjah macam tadi juga sama Dia ada anjal, tidak anjal, anjal satu, anjal sempurna dan tidak anjal sempurna. Okey. Kalau anjal peratusan perubahan kuantiti yang ditawarkan bagi sesuatu barangan adalah lebih besar daripada peratus perubahan harga barang tersebut. Okey, bermaksud contoh kalau harga sesuatu barang tu naik 10% kita katakan. Jadi kuantiti yang ditawarkan untuk barang tersebut akan meningkat lebih lagi daripada 10%. Okey, so dan begitu juga sebaliknya Contoh barang-barang perkilangan yang boleh ditambah pengeluarannya dalam jangka masa yang pendek. Contoh barang kilang yang boleh ditambah dalam masa yang pendek, dia boleh tambah, so dia akan tambah. Jadi nilai keanjalan penawaran dia lebih daripada 1, tapi dia kurang daripada infinity. Okey, dan keluk dia juga lebih landai. Okey, kamu tengok keluk ni lebih landai daripada yang bawah ni. Yang bawah ni saya tak masukkan, nanti kamu tengok sendiri. Okey. Okey, yang kedua tidak anjal Tidak anjal. Tidak anjal ni berlaku jika perubahan kuantiti yang ditawarkan untuk sesuatu barang tu lebih kecil daripada perubahan harga barang tersebut. Ini maksudnya kita ambil contoh kalau harga sesuatu barang tu naik sebanyak 10%, kuantiti yang ditawarkan untuk barang tersebut akan meningkat kurang daripada 10%. Okey, contohnya barang pertanian yang tidak dapat ditambah pengeluarannya dalam jangka masa yang pendek. Okey, so dia jadi tidak anjal lah. Dalam masa yang pendek, dia susah nak tambah. Kalau kita ambil contoh barang pertanian ni, banyak yang kita tak boleh nak tambah tiba-tiba. Tiba-tiba je nak tambah baja. Dia lambat sikit. Okey. Jadi, nilai keanjalan penawaran lebih daripada sifar tetapi dia kurang daripada 1. Dan dia punya keluk penawaran tindak anjal ni dia lebih curam. Okey, dia lebih curam. Yang ketiga, seterusnya anjal 1. Anjal 1 ni berlaku jika sekiranya macam tadi juga. Bila sama, perubahan kuantiti yang ditawarkan sama dengan peratus perubahan harga. So, dia akan jadi samalah bersamaan dengan 1 lah. Okey. Dia juga dikenali sebagai anjal unity. Anjal unity Okey. Yang keempat, seterusnya anjal sempurna. Anjal sempurna ni berlaku bila mana pengeluar ni tadi hanya menawarkan sesuatu barang pada tingkat harga tertentu sahaja dan tidak akan menawarkan barang tersebut kalau harga lebih rendah daripada tingkat harga tersebut. Macam yang tadi juga, macam keanjalan permintaan tadi tu, anjal sempurna tadi tu. Kalau yang permintaan tadi, kuantiti yang ditawarkan ni, yang ni pula yang kuantiti yang diminta. Yang ni kita tengok kuantiti yang ditawarkan. Jadi firma kalau harga barang tu turun daripada satu tingkat harga yang dia dah tetapkan tu, dia tak akan buat. Dia tak akan keluarkan. Okey. Mungkin dia takut rugi dan sebagainya lah. Okey. Jadi nilai keanjalan penawaran ni adalah infinity Dan keluk dia berbentuk mendata. Sama macam yang keluk permintaan penawaran tadi tu. Untuk anjal sempurna. Yang kelima, yang terakhir sekali, tidak anjal sempurna. Tidak anjal sempurna ni berlaku jika perubahan sesuatu harga tidak akan memberi pengaruh terhadap kuantiti yang ditawarkan terhadap barang tersebut. Naik harga ke, turun harga ke, pengeluar tetap mengeluarkan pada kuantiti yang sama. Contohnya hasil pertanian. Walaupun harga sayur naik, pengeluaran sayuran tidak dapat ditambah sehingga pokok yang baru ditanam tu mengeluarkan hasil. Okey? Sebab apa? Biasanya bila dia berkaitan dengan produk pertanian, dia akan jadi tidak anjal sempurna sebab kita susah nak keluarkan
sesuatu produk tu dalam masa yang singkat. Sebab biasa memang kita akan perlukan masa. Harga naik. Contohnya pada awal bulan ni harga naik. Okay, tapi ladang kita, sayur kita belum lagi masak. Cili kita katakan belum lagi matang. So kita tetap tak boleh nak tambahkan pengeluaran sebab kita mana boleh percepatkan dia punya nak harvest tu kan. Kalau dah kita dah ada date untuk harvest kita. Jadi kalau harga waktu tu naik pun kita tak boleh nak harvest juga. Okey? Faham Senang je sebenarnya ni. Okey. So selesailah 5 jenis keanjalan penawaran. Okey. Dan kita tengok juga macam biasa faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran. Yang pertama sekali jangka masa. Okey, sangat penting bila mana dia melibatkan penawaran. Kalau dalam masa yang singkat, okey, penawaran adalah tidak anjal sempurna. Sebab apa? Sebab input pengeluaran ni tidak dapat ditambah dalam masa yang singkat. Okey. Dalam masa yang pendek, penawaran adalah tidak anjal kerana hanya sebagai input sahaja dapat ditambah. Okey. Wujudnya input tetap dan juga input berubah. Dalam pertanian ni kan kita ada input tetap dan input berubah. Okey, contohnya masa bekerja buruh dan lain-lain lagi lah. Okey, itu faktor yang pertama, jangka masa. Kalau jangka masa panjang pula, barulah penawaran tu akan jadi anjal. Okey, sebab kalau dalam jangka masa yang panjang, boleh dikatakan semua faktor pengeluaran ataupun input pengeluaran tu boleh ditambah. Okey, input berubah ke input tetap pun kita boleh berubah dalam jangka masa yang panjang. Okey, itu yang pertama, jangka masa. Yang kedua, kewujudan faktor pengganti kepada faktor pengeluaran. Jadi, penawaran adalah anjal jika faktor pengeluaran tu mudah diperoleh ataupun ditambah, diganti ataupun mudah diganti. Dan perubahan dan barang tersebut boleh ditambah dengan cepat apabila harga naik. Okey, jadi dia akan jadi anjal. Okey, kalau ada barang pengganti. Yang ketiga, pertambahan kos pengeluaran. Kalau pertambahan kos tu kecil, penawaran barang adalah anjal. Tapi kalau perubahan kos tu besar, penawaran barang tersebut adalah tidak anjal. Seterusnya, mobility faktor pengeluaran. Kalau faktor pengeluaran tu boleh dipindahkan dengan mudah daripada satu firma ke firma yang lain, ataupun daripada satu keluaran kepada keluaran yang lain, maka penawaran tersebut akan jadi anjal. Okey. Dan jika faktor pengeluaran yang digunakan sukar untuk dipindahkan, okey, maka penawaran terhadap barang tersebut adalah tidak anjal. Dan akhir sekali, bilangan firma dalam pasaran lah. Okey, kalau semakin banyak firma yang mengeluarkan sesuatu barang tu dalam pasaran ni banyak, jadi semakin banyaklah barang yang dapat ditawarkan oleh pasaran. Jadi menyebabkan penawaran barang dalam pasaran tersebut menjadi anjal. Okey, tu so dia ada 5 faktor yang mempengaruhi keanjalan penawaran. So selesailah kita topik yang kedua kita berkenaan dengan permintaan dan penawaran. So tak payah pening-peningkan kepala kamu Kalau kamu buat catatan, so kamu akan nampak perubahan kamu akan nampak lah apa benda bezanya penawaran dan permintaan ni. Okey, kalau buat dalam bentuk mind map lagi nampak jadi lebih jelas lah. Okey. So saya akan masukkan nota kuliah ni ke dalam e-pembelajaran. Kamu boleh baca kat situ Okey, setakat ini saja untuk kuliah hari ini. Saya minta maaf terlambat dan masalah teknikal, sebenarnya laptop saya masih belum dapat diperbaiki. Okey. Okey, setakat ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.